Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung lagi kenaan dengan edisi khas kita, iaitu solat Jumaat semasa COVID-19 baru-baru ni. Itu dalam masalah, dalam isunya, bolehkah kerajaan tidak membenarkan solat Jumaat, bolehkah pihak berkuasa tidak membenarkan solat Jumaat semasa COVID-19 baru-baru ni. Itu dia. Ataupun kalau boleh, keadakah yang digunakan oleh pihak kerajaan, pihak berkuasa agama, yang menyebabkan tidak dibenarkan solat Jumaat di masjid. Maka kita tahu dah bahawasanya kaedah yang digunakan, yang hamba tahunya, hamba retinya, iaitu kaedah setelah qawaidul fiqhiynya, iaitu kaedah al-musyaqqatu tajlibu taysir. Kesukaran menjadi sebab bagi kemudahan. Di bawah kaedah ni ada dipanggil, kaedah ini dia panggil, kalau secara secara ringkasnya dia panggil rukhsah. Kaedah al-musyaqqatu tajlibu taysir ni, kalau kita ringkaskan, kita buat kesimpulan bahawa ianya sebenarnya kaedah mudah, kemudahan, memberi kemudahan, memberi kelonggaran, yang disebut dalam bahasa Arabnya rukhsah. Maka rukhsah ni kita tahu dah dia ada 7 bentuk ataupun 7 hukum. Yang pertamanya kita sebut dah kemarin, iaitu hukum pengguguran, hukum pengurangan dan penggantian. Hak sebut dahnya. Pengguguran ni kita tahu seperti contohlah digugurkan solat Jumaat disebabkan ada musyaqqah, iaitu COVID-19. Kemudian pengurangan pun kita tahu dah contoh dianya seperti memendekkan ataupun meringkaskan sembahyang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini bagi ada musyaqqahnya. Musyaqqah kenapa? Kerana bermusafir. Dan yang ketiganya rukhsah ataupun kelonggaran yang bentuk yang ketiganya, bentuk kelonggaran yang ketiga ataupun bentuk hukum kelonggaran yang ketiganya ialah penggantian. Iaitu menggantikan wuduk dengan mengambil tayamum kerana musyaqqahnya sakit ataupun ketiadaan air. Yang keempatnya dia panggil pendahuluan, mendahulukan. Bentuk rukhsah, bentuk kelonggaran yang keempatnya mendahulukan. Ataupun pendahuluan. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil takdim. Takdim, pendahuluan ataupun takdim. Iaitu contoh dianya seperti jamak takdim. Jamak takdim. Apa makna jamak takdim? Kita mendahulukan sembahyang tu. Lagu mana? Jamak ni makna dia himpung. Takdim ni mendahulukan. Jadi himpung dulu. Kecek mudah. Maksudnya kita menghimpun 2 solat, 2 sembahyang yang boleh dijamakkan, yang boleh diimpungkan, iaitu contohnya sembahyang maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. 4 sembahyang ni boleh dihimpungkan.
mengikut kaedah dia lah, yakni sembahyang insya boleh dihimpunkan dengan sembahyang maghrib, sembahyang asar boleh dihimpunkan dengan sembahyang zuhur. Itu maksud dihimpunkan dua-dua. Bukanlah bermakna dihimpunkan tu bebas untuk kita himpunkan sembahyang tu. Bebas dah. Ataupun kita kata maksud menghimpun ni kita nak buat sekaligus. Sembahyang zuhur nak capur dengan sembahyang asar. Pakai buat lapis selalu. Tak boleh. Ataupun sembahyang maghrib nak capur dengan sembahyang isyak. Pakai buat 7 rakaat selalu. Tak boleh lagu tu. Maksud himpun ni, kita himpun dalam satu waktu. Sembahyang tu kita himpun dalam satu waktu. Yakni sembahyang maghrib ataupun sembahyang isyak kita himpunkan sembahyang dalam waktu maghrib. Sembahyang zuhur kita atau sembahyang asar kita himpunkan sembahyang dalam waktu zuhur. Itu dah dia. Maka himpun sembahyang ini dia ada dua. Dipanggil jamak takdim, jamak takhir. Kalau contoh kita ambil antara sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak, kita himpunkan sembahyang ini, kita sembahyangkan solat isyak tu dalam waktu maghrib, dipanggil jamak takdim. Maknanya sembahyang yang kedua kita sembahyangkan di dalam waktu yang pertama. Sembahyang isyak dia panggil solat yang kedua, sembahyang yang kedua. Maghrib dia panggil sembahyang yang pertama, kerana maghrib dulu sebelum ada isyak. Jadi kita sembahyang isyak tu dalam waktu maghrib. Kita himpunkan ke dalam tu. Kalau maksud himpun tu kita gabung dua sembahyang dah. Kita himpun dah, kita sembahyang dalam satu waktu yang sama. Jadi sembahyang isyak kita sembahyang dalam waktu maghrib. Kita waktu yang kedua kita sembahyang dalam waktu yang pertama. Maka ini dipanggil jamak takdim. Kita himpun mendahulukan. Satu bentuk laginya ada sembahyang maghrib tu kita pelewatkan, kita takhirkan. Ini kita sembahyang dalam waktu isyak. Ini dia panggil jamak takhir. Maka kaedah ataupun bentuk kelonggaran ataupun dia panggil hukum kelonggaran yang masuk dalam bab ni dia panggil pendahuluan ataupun takdim. Iaitu kita menunaikan solat yang boleh dijamu secara jamak takdim. Yakni sembahyang yang kedua, kalau contoh maghrib dengan asar dengan isyak, sembahyang isyak tu kita tunaikan dalam waktu maghrib. Ni panggil jamak takdim. Ini kita mendahulukan, kelonggarannya kita mendahulukan. Kenapa kita mendahulukan sembahyang yang kedua kita sembahyangkan dalam waktu yang pertama, yakni contohnya solat isyak kita sembahyang dalam waktu maghrib. Kerana saat inilah kerana ada kelonggaran, ada rukhsah, iaitu musafir. Bermusafir contohnya. Ataupun hujan yang lebat. Kita berjemaah di madrasah, di masjid, tiba-tiba sembahyang maghrib berjemaah di madrasah masjid, tiba-tiba hujannya turun dengan lebat. Maka dibenarkan kita buat jamak takdim. Okey. Itu maksud bentuk ataupun hukum yang masuk di bawah rukhsah pendahuluan. Okey. Itu dia. Samalah dengan sembahyang zuhur, antara sembahyang isyak, sembahyang asar dengan sembahyang zuhur. Yakni kita solat waktu sembahyang asar tu dalam waktu zuhur. Tu dia panggil jamak takdim. Manakala kalau kita solat waktu solat zuhur tu dalam waktu asar, tu dia panggil jamak takhir. Jamak ni kita kena faham molek, kena reti makna dia kita himpun. Takhir ni kita pelewatkan, takdim ni kita dahulukan. Himpun dahulukan, himpun pelewatkan, takhirkan. Tu sebenarnya
kekeliruan timbul tu kerana istilah lah, kerana istilah yang kita tidak faham. Sebab kita orang Melayu ni biasanya kita ambil nama tu, nama gitu dah. Orang kata jamak takhir, tamak takdim, jamak takdim. Dia tak faham apa itu makna jamak, apa itu takhir, apa itu takdim. Sebab tu dia kadang-kadang sesetengah masyarakat kitanya, dia tukar lagi semaya jamak dengan semaya qasar. Kadang-kadang hak qasar tu dia kata jamak, hak jamak tu dia kata qasar. Kenapa? Kerana tidak faham istilah. Tidak faham istilah. Jadi cukup setakat tu dulu hari ni. InsyaAllah kita akan sambung di masa yang lain pula lah. Didoakan semoga semua sahabat dalam keadaan sihat dan dalam keadaan mendapat taufik daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.